A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bertemu kembali di siaran santai bersama saya Cahaya Al-Majid di dalam kisah-kisah benar yang saya lalui dari tahun 98 bersama-sama dengan para sahabat saya yang bermula dari Kuala Lumpur. Lepas tu saya berhijrah ke Langkawi, iaitu Simon, John, Andrew. Lepas tu di Langkawi saya bertemu dengan Amin Carlos dan isteri dia Nora dan anak dia Ashley. Lepas tu didatangi pula oleh Aunty Lily. Setelah memeluk Islam dengan memakai nama Mama Maryam binti Abdullah. Dan selepas itu didatangi pula oleh sahabat kepada Amin yang juga merupakan penganut agama Kristian. Nama dia Joshua. Alhamdulillah, atas ketentuan Tuhan, beliau juga memeluk agama Islam dengan nama Muhammad Fitri. Alhamdulillah, semalam saya menceritakan bagaimana seorang wanita yang merupakan seorang penyanyi yang agak lama juga berada di Langkawi untuk menjadi penyanyi bersama kumpulan yang dipimpin oleh saudara Alan yang berasal dari Filipina. Dan itulah kisah dia yang kita sesekali jumpa, bukan selalu jumpa. Dan akhirnya setelah dia balik ke Kuantan, dia koma selama sebulan dan dia dijemput untuk naik ke langit. Dan sampai di atas, dia ditanya sama ada nak tinggal ataupun nak turun, maksud dia nak balik. So dalam keadaan itu, dia terlihat saya datang dan saya membawa dia turun. Dan apabila turun, dia pun dah sedar. Dia terus nak ke Langkawi mencari saya. Dan akhirnya bertemu saya di rumah dan dia berceritakan segala-galanya. Dan selepas itu, alhamdulillah, kalau mengikut penceritaan dia, deria dia semasa turun tu lah, dia boleh mendengar semut berkata-kata, lalat berkata-kata, nyamuk berkata-kata, dan pandangan dia semua dia boleh lihat. Dan alhamdulillah, dengan berkat Allah, dengan izin Allah, dengan apa yang saya ajarkan pada dia, alhamdulillah, hijab tu tertutup dan dia tidak lagi mendengar kata-kata dari semua binatang tu. Sebab kalau dia dengar itu akan menjadi masalah pada dia. Alhamdulillah. So selepas itu dia bolehlah meneruskan kehidupan dia seperti orang biasa, tanpa gangguan-gangguan lagi. Dan alhamdulillah, dan kita doakan dia dah balik Kuantan tu, insyaAllah lah, mungkin dia akan bertemu jodoh dia, dia kahwin, alhamdulillah.
Dan berbalik semula kepada cerita Simon yang mengadu, mengatakan simpanan dah semakin berkurangan dan tidak bekerja. So dia berkeinginan untuk memulakan kembali pekerjaan lama dia tu sebagai financial consultant. Kerja yang satu-satu kerja yang dia tahu nak buat lah. Jadi dia pun dah telefon saya dan saya dah menemui beliau di kediaman dia. Dan saya dah nasihatkan dia supaya berdoa dulu, minta betul-betul. Selepas 2-3 hari dia beritahu saya dan dia tidak mendapat apa-apa indication. Dan itu sebab saya pergi jumpa dia balik. Saya kata dia tak apa, sebab dia minta saya mendoakan dia. Ialah sebagai kawan, ya kita sebagai kawan yang rapat, yang sama-sama merantau dari Kuala Lumpur ke Langkawi. Tambahan pula dia ada single parent yang membesarkan 2 anak, iaitu John dan Andrew ataupun Yazid dan Hasan. Jadi saya berusaha, saya pun mendoakan. Saya berdoalah kepada Allah SWT dan saya lakukan tiap-tiap malam. Alhamdulillah, tak lama, 2 hari selepas tu saya dapat indication ataupun saya dapat jawapan. Dan jawapan itu saya sampaikan kepada Simon. Yang saya cakap, dalam sehari 2 hari dia akan terima panggilan. Dan saya tidak tahu panggilan dari mana. Saya tak cakap sebab saya cuma dapat indication dia akan terima panggilan. Alhamdulillah, diizinkan Allah, panggilan itu benar-benar berlaku. Benar-benar dia mendapat panggilan dari New Zealand, daripada sahabat lama dia, iaitu Ty Abraham, rakan perniagaan dia. Yang rasa ketika itu dah mungkin dah dekat setahun lebih ke 2 tahun lah selepas kedatangan Ken tu. So Ty Abraham telefon dia. So sebelum itu saya sempat lah, bila dia dah dapat indication nak pergi, sebab Ty pun beritahu dia, so prepare untuk ke Singapura. Dan pada satu petang 2 hari sebelum tu lah, selepas saya beritahu dia tu dia nak prepare nak pergi ke Singapura. So saya cakap kat dia, masa tu kami sempatlah bertemu, saya, Amin, Simon dengan anak-anak. Lepas tu dan saya beritahu juga Haji Kamudin tentang Simon. Saya beritahu dia Simon akan ke Singapura untuk melakukan satu urus niaga, saya cakap dia. Dan saya terangkan kepada mereka watak yang akan beliau temui di Singapura ni sungguh special lah. Sungguh special, saya cakap, sebab orang ini dia mempunyai brain tumor. Itu saya lafazkan, saya beritahu kepada Amin, Simon pun tahu dan Kamarudin pun tahu. So yalah, jadi macam tu lah. So masing-masing pun dah aware yang Simon akan ke Singapura, dan at the same time dia pun pesan pada kita supaya menengok anak dia lah. Sebab tu kita lihat dia, sebab Aunty Lily akan datang dari Kuala Lumpur untuk menjaga budak tu. Jadi bila hari kejadian, saya ke airport. Amin pun, tak silap saya, dia pun ada mengantar Simon di airport. So itu yang saya cakap pada Simon. Perkara pertama yang dia perlu buat adalah beritahu kepada watak tersebut, mengatakan adakah dia mempunyai tumor, untuk membenarkan apa yang saya cakap sebelum ni. Saya cakap sebelum ni, lelaki yang kau jumpa ni dia mempunyai brain tumor. Jadi untuk mengesahkan, Simon perlu bertanya soalan pertama sebelum dia nak meneruskan usaha sama dia ataupun dia nak meneruskan projek itu lah. Jadi Alhamdulillah, lepas tu semalam saya beritahu masa di airport,
Simon pun masuk boarding, dia pun terbang. Dia pun terbang ke Singapura. So, ni saya nak imbau sikit lah sebelum dia dah Singapura. Sebelum jumpa tu, saya nak imbau sikit. Ada satu kisah. Kisah ni kisah adik Simon. Saya nak cerita ni dulu ke atau saya nak cerita Don Fraser? Tak apalah, saya cerita Don Fraser dulu lah. Watak Mak Saleh ni. So, Simon pun dah terbang. Dia sampai di Singapura. Okay. The next day tu baru dia jumpa dengan klien ni. Klien yang didatangkan khas. So di Singapura, Simon akan bersama dengan Ty Abraham dan juga klien dia yang Mak Saleh yang ada brain tumor ni. So pada hari kejadian berhari itu, Simon jumpa dia tu. So alhamdulillah Simon buat seperti apa yang saya suruh, yang saya minta dia. So soalan pertama dia kepada saudara tu, sebelum tu dia perkenalkan diri dia lah. Dia cakap, saya Simon. Biasalah bila kita nak berniaga, urus niaga, kita perkenalkan diri lah. That is normal lah, normal kan. So tidak, macam mana kita nak cerita kan. So tu nak perkenalkan diri tu, Simon cakap, baru dia cakap, excuse me sir. Dia cakap, excuse me sir. Tu dia cakap, my friend told me that you have a brain tumor. Itu yang dia cakap. Oh, bila dia dengar tu pun, dia terdiam lah. Dia terdiam. Dia terdiam, dia tak kata apa. Lepas tu, dia beritahu Simon, who is your friend? Tu Simon pun tanya, oh, my friend is in Langkawi. Oh, my hometown lah. Masa Simon cakap sebab dia duduk Langkawi, dia cakap, that is my place where I'm living in Langkawi. Tu dia cakap, I want to see that man. Jadi Simon cakap lah, okay, kalau nak jumpa orang ni, if you want to see him, so I will let him know. So what he said, so we proceed with the deal first. Jadi masa tu, okey lah. Dia pun terimalah pelawaan tu untuk teruskan usaha sama dulu. So, bila dah bincang, okey lah. So, pada sebelah petangnya, setelah dia, tak tahulah, dia lepas urus niaga dia ke apa ke, dia bincang dengan tu. So, Simon pun telefon saya. Dia cakap, Assalamualaikum Izan. Waalaikumsalam Simon. Yeah, have you asked him about that man? I said, yes, I did ask him. Izan, this thing is, I don't know how to explain, but I don't know what to say. What you said about this man is true. He's having a brain tumor. Oh, okay. Okay, cakap dia. Dia cakap, tak apa, alhamdulillah. At least you dah tahu. So, sekarang ni, you nak macam mana ni? You nak pergi Switzerland? Dia cakap, okey lah. Lepas ni, dia akan selesaikan semua transaction, urusan-urusan dia dan dia terpaksa ke Zurich, dia cakap. Dia terpaksa ke Zurich untuk buat apalah, dia punya financing tu ke lah, apa lah, something like that lah. So, dia cakap dalam besok petang atau the next day, setelah semua documentation siap, dia cakap, dia akan fly lah. Dia dia Mak Saleh tu nama Don Fraser. Simon, Don Fraser dan Ty Abraham akan terbang ke Zurich. Tu dia cakap, saya tidak tahu berapa lama lagi, berapa hari saya akan di sana, tapi saya akan call you from time to time. Macam dululah, macam dia buat tu. Sebab tu dia dengan Ken. So saya cakap, tak apa Simon, you just go ahead. Yalah, saya cakap tak apa.
So sementara tu tak adalah jadi apa-apa. Dia dah pergi sana. So bila tu saya cakap tak apalah. So saya pun ni putuskan ni, saya pun the next day tu saya pergilah. Pasal apa? Saya biasa kan duduk dengan Amin petang-petang tu, tapi that day tu saya pun pergi jumpa Kamarudin lah. Saya cakap, Amin, jom kita pergi Awana, kita jumpa Abadin kau. Okey bang, saya cakap. Ada apa bang? Tak apalah, ada cerita sikit lah. So pergilah, saya pun pergi jumpa Kamarudin. Saya pergi pun selalu belah petang lah. Belah petang, lepas ni pergi petang, sebab malam nak pergi ada urusan lain, so pergilah sana. So jumpalah Kamarudin. So saya beritahu Kamarudin, Alhamdulillah, cakap dia, apa yang saya beritahu pada Simon tentang lelaki tu confirm, dia cakap. Memang lelaki yang dia jumpa tu sememangnya ada brain tumor. Lepas tu dia beritahu Simon, dia pun nak datang sini. Tak apalah, kita tunggulah, biarlah dia selesaikan kerja dia. Dia cakap, okey lah kalau macam tu. Dia cakap, okey, Alhamdulillah lah, dia cakap. Dia pun tak boleh next. Dia pun macam dah tahu kan, sebab sebelum ni semua kita dah tahu benda-benda beforehand. So bila kita beritahu tu, nak kita terkejut pun tak terkejut kan. Itu standard lah. Cuma dia cakap, Alhamdulillah. Amin pun sama lah. Amin dia biasa lah kan. Dia dengan lawak dia. So okey lah. So malam tu, petang tu dah habis tu, cakap tak apalah Din, ni dah pun dah nak maghrib kat dia. So kita balik dululah. So sebab kemudian dia kena kerja lah. Dia akan habis kerja malam. Sebab dia tu memang workaholic lah. Workaholic. Habis kerja pukul 8 pun, pukul 12 baru balik rumah. Selagi kerja dia tak selesai, so cakap dia, Din, kau ni kerja sampai bila takkan selesai? Tak boleh lah, dah biasa, dia cakap. Okey lah, cakap dia. So macam tu lah. So sementara cerita Don Fraser ni dengan Simon dengan Tai ada di Zurich. So saya pause kat sini dulu. So saya nak cerita bab satu lagi ni, bab adik Simon. Cerita bab adik Simon. Sampai kenapa terbuka hati Simon nak bertanya saya, minta pada Tuhan untuk dia memulakan kerjaya dia. Dia nak memulakan dia punya bisnes dia balik lah. Jadi sebelum tu adik dia ada datang ke Langkawi. Nama adik dia ni Zainal. Dia ni convert Muslim, silap saya waktu di London lah, sebab dia pelajar. So gerakan pelajar sana kuat kan. So dia convert Muslim lah kat sana. So salah seorang, dia brilliant lah orang dia. So background dia pernah jadi CEO GLC lah. Entah, saya dah pernah lupa nama company tu. So yalah, company GLC ni biasalah, you banyak kena kontraktor, buat itu buat ini kan. So by end of the day, bila kontrak you habis, you become kontraktor. Sama lah dia ni. So satu hari dia beritahu saya lah, dia telefon sebab dia, saya pernah jumpa dia kat KL pasal kes Simon dulu. So dia tahulah perjalanan semua kan. Tiap apa yang terjadi kat Langkawi, Simon akan cerita kat adik dia, Zainal. So itu yang Zainal rasa teruja persatu saya tolong abang dia. Dia pun tahu saya cakap, dia harap abang dia akan dapat hadiah istimewa, dia pun tahu. Jadi kes tu yang buat dia keterujaan itu lebih lah. So pada suatu hari dia drive down dari Kuala Lumpur ke Kuala Kedah, dan naik ferry sampai Langkawi. So dia pergi rumah Simon lah. Alasan dia nak pergi rumah Simon, nak melawat Simon lah. Saya lah melawat abang ni kan. So dia datang seorang. So then dia cakap lah dia nak jumpa saya. Cakap okey lah, dia jumpa. So masa jumpa tu Simon tak ada. Dia pun tak nak beritahu kot dia punya urusan. Dia pun tak nak bukakan dia punya apa dengan abang dia. Tak tahulah dia orang adik-beradik kan. So cakap okey lah, cakap dia. So jumpalah dia. So jumpa dia, dia cakap lah, Zan, dia cakap dia,
I dah ada company construction, dia cakap. Lepas tu kita ada nak buat joint venture lah satu projek kat Mersing. Projek rumah kedai. Nak buat projek rumah kedai, dia cakap. Cakap okey lah tu, kalau buat tu memang best lah. Mersing kan, kalau you dah buat survey market dia, kalau kawasan tu bagus, why not buat je, cakap dia. Memanglah tu sebab ni joint venture dengan company tu, tapi itulah dia cakap. Kita nak buat financing lah. Bridging loan and financing semua. Tapi kita nak tentukan lah, and financing kita, bridging loan yang kita dapat tu, make sure kita punya unit tu terjual lah, baru kita boleh dapat semua. Kalau ikut background company boleh lah, tapi tak adalah banyak dapat, dia cakap, because dia lah company yang dah pernah buat projek-projek. Mungkin sebelum ni dia adalah buat projek, tapi tak adalah besar kan, tak adalah besar. So mungkin tak tahulah, mungkin dia punya cash flow tak cukup ke, ataupun turnover tak cukup ke, kita tak tahu. Saya pun tak tahu, dia tak elaborate kat saya. Jadi yang cakap dia, since tanah tu kat Mersing, nak itu so you nak buat apa ni, minta apa saya ni, dia. Mana minta tolong lah. Minta tolong apa dia? Alah, cakap dia, tak tolong nak jadikan benda ni materialize. Saya cakap lah, projek-projek ni of course kau dah boleh materialize kau, sebab you tanah dah ada, JB tanah tu, you dah buat layout, dah buat design semua, you launch je lah. Launching tu satu masalah, dia cakap. Tapi dapat tak kita on day launching tu, kita dapat target kita untuk orang beli, dia cakap. Wah, ni berat ni. Ni pak berat kes ni cakap. Itulah tu minta tolong. Itulah dia cakap, masa dulu ialah dia ajar tu assignment dapat ni macam-macam ni kan, macam-macam things. You sorry lah tu, saya cakap doa you tu carry weight, dia cakap. Saya cakap tak ada carry weight, sama je, cakap dia. Cuma mungkin tertib tu lah yang membezakan kita, cara kita minta dengan Tuhan tu. Boleh tak tolong ni, dia cakap. Okey lah kalau macam tu. Ini benda ni, saya cakap, I nak kena turun sendiri, nak kena pergi tengok kawasan tu, cakap dia. I need to go and see the site. Tapi bayanglah, jauh tu, cakap dia. I dari Langkawi, nak pergi Kuala Lumpur, pergi Mersing. Tolonglah Zan, dia cakap. This is my last throw lah, dia cakap. Inilah, I dapat ni, so I tak kerja dah. Cukup lah. This will be my last. You pun tahu, I pun sekarang berapa, dia cakap kan. Yelah, masa tu, I think umur dia pun baru 56 ke 55. No. 54. Somewhere around down 54. Sebab Simon masa tu 57. Dia mungkin 53. Katanya, macam ni lah, Jana, cakap dia. I arrange one day, satu hari, I fix you the date. Then, I akan balik KL, cakap dia. Nanti you jemput I, dan from KL kita pergi sana. Okey, dia cakap okey. So kita ni pun lah, kita mana yang boleh kita bantulah. Tambah dia tu mualaf kan, biar dia convert. Dia tu yalah mak macam Simon lah, Kristian, tapi dia tu tak Kristian. Saya rasa dia tu father dia, I don't know lah. Simon ni dia memang lahir macam tu ke, ataupun I pun tak tahu, because saya tak pernah tanya kan family dia. Jadi tak apalah, nanti pun kita pergi sana, cakap dia. So I pun pergilah dari Langkawi sampai Kuala Kedah, pergi dekat stesen kereta api, naik kereta api. So I naik kereta api lah sampai Kuala Lumpur. Pengsan tu lama, berjam. So sampai Kuala Lumpur, dia fetch I kat Kuala Lumpur. Then from there kita teruslah naik kereta Proton Wajah, bukan Proton Wajah, apa tu, Wira. Jadi pergilah ke Mersing. So pergi dah sampai Mersing tu, dia tunjuklah kawasan tu. Tengok,
Okey, I cakap, oh kawasan tepi ni ada lembah ni, ada macam swamp kan. Depan dia tu jalan. Okey, ni berapa unit ni? Banyak unit dah ni. Dia cakap ni. Tak silap dia nak buat tu berapa rumah kedai. Ada lebih pada 60 unit kot. 60 unit. Besar jugalah. I mean kalau dia manage to complete the project, sell the project, easily lah dia dapat keuntungan 1.5 to 2 million senang-senang lah. So bawa lah tengok kawasan tu. Dari ujung sampai pangkal, sampai tepi saya tengok semua. Okey lah cakap dia. Tu dia tanya, macam mana Zan? Ini tak apalah nak cakap, tak apa kita balik lah. Saya dah tengok ni kan. We spend nampak lama jugalah nak pergi sana. Tapi tu sampai sana tu pun nak tengok kawasan tu tak adalah lama. Habis tinggal, saya ingat tengah 1 jam setengah je kot. Lepas tu kan dah sembang-sembang tu duduk situ. Tengok tanah-tanah. Pergi duduk kedai kopi minum. Terus balik. Terus balik KL. Balik KL. Lepas tu on the way tu cerita lah. Okey lah cakap dia. Okay. You actually nak on signing you nak berapa ni sana cakap dia. Kalau boleh, kalau upon signing kalau kita dapat jual 60% pun dah okey dah dia cakap. Launchingnya kita ada 60%. Dah okey. Okey lah kalau macam tu. So, I tak janjikan apa-apa kan. I cakap dia, insyaAllah lah, I cuba bantu je cakap dia. Nanti kalau apa-apa I dapat indication nanti, so I beritahu lah. So, tapi I kena balik Langkawi dah dulu. Dan I beritahu jawapan dia. Okay. So, dia pun hantar saya balik ke stesen kereta api. Saya naik kereta api dari Kuala Lumpur, naik kereta api malam. Pukul 7 punya kereta api. Yalah, pukul 7. Pagi dah sampai. Masa tu saya berhenti Kuala Belis dah. Saya berhenti kat Arau. Dari Arau saya nak ambil taksi pergi Kuala Belis, nak ambil bot balik rumah. Okey lah cakap dia. So dah 2 hari tu, 3 hari tu dia telefon. So Rizal macam mana Rizal? Cakap lah, since kalau you boleh dapat, boleh confirm 60% ni, I proceed lah. Kita buat launching lah. Dia dah, okay Zainal, I give you my word, you can have that 60% upon launching. Oh betul tak? Betul cakap dia. Tu lah cakap dia. You minta tolong bila dapat dedication dah tanya. Okay, you tanya lagi. Dengar je lah cakap dia. Okay, I'm sorry. Okay. Saya kadang-kadang lah bila kita orang tu kita tanya, kita cuba buat, lepas tu bila kita dah dapat jawapan macam-macam persoalan lah. Susah lah kan. Dia cakap okay. So dia pun setting lah. Nak launching. Buat semua ni. So lepas tu seminggu lepas tu dia beritahu. Izan dia cakap, ni nak beritahu ni Izan. Pasal apa? Ini kalau kita itu buat salah calculation lah dia cakap. Salah calculation? No, I sit down with my QC, with my contractors, everything semua dia cakap dia. Kalau upon launching kalau kita dapat 60%, kita tak boleh survive lah. Pula cakap dia. Apa pasal cakap dia? Cakap I actually senang je. Apa you minta, I cuba dapatkan. I minta. So now I dah dapat 60%. So you nak apa lagi cakap dia. Partner Cina itu cakap tak boleh sebab dia dah kira-kira semua. Habis you nak selesa berapa ni? Kalau dapat, dia pun tak firm lah. Kalau 75%, tak, berapa you dah kira-kira semua sebenarnya? 75% should be okay lah dia cakap. Cakap dia, you jangan ubah-ubah nanti susah cakap dia. Okay macam ni lah cakap dia. InsyaAllah I cuba buat. I sit down dan ni, I duduk. Sebab saya biasa macam tu lah. Saya akan duduk buat lama lah. Saya akan duduk kat sejadah tu, minta hanya cara kita lah. So cakap dia, saya akan buat. So give me another 1 or 2 days, and you call I. Okay lah, I nak call dia tak ada dia. Sebab kita kalau masa tu pakai telefon kan mahal kot.
apa entah dia panggil entah telefon tu, telefon murah tu, 3310, macam tu lah. So cakap lah, hari 2 hari besok dia pun telefon. Okay, telefon, macam ni Zan? Okay, proceed, go ahead. Boleh? Boleh 75. Okay lah, dia punya seronok lah. Ni. Wah, lepas tu, dan ni bila nak launching ni? Ingat lagi sebulan kita nak launching ni. Semua dah setting dah semua. Jemputan semua kita dah hantar dengan state government. Itu semua kita dah buat lah. Semua dah. Tunggu kita nak launching day je. Okey lah, Alhamdulillah lah. So, you tunggu tak? Susah lah nak pergi. Cakap, jauh cakap dia. So, okey lah. Cakap, tak dapat nak pergi jauh. So, you proceed lah. Cakap dia. You pun dapat. Gitu kan. Dah masuk lagi 2 minggu dia nak launching, dia call balik. Alah Izan, minta maaf, minta ampun Izan, dia cakap dia. Bank pula sangkut. Apa pasal pula bank sangkut? You dah ada ni. Bank cakap kalau kita boleh dapat 95% solid, apa dia panggil? On launching, dan bank akan finance. Allahu Akbar, cakap dia. Wah, ni berat Inal, cakap dia. Memang berat ni. Itulah Izan, I don't have other choice. This is my last bird lah, dia cakap. Dia minta kira peluang ni terakhir lah. I really need this. Dengan benda ni, I boleh betulkan family I. Sebab dia ada 2 bini. So, I boleh betulkan family I balik lah, dia cakap. So kita pun sedih dengar lah sebab dia pun ada keinginan nak betulkan balik 2 family dia. So saya bagilah kata dua dia. Okeylah macam ni lah. I will try, I akan doakan, I akan minta balik. Cakap dia, tapi dengan syarat 10% of what, I mean your profit, bukan net profit, from your profit 10% you bagi pada anak yatim. Especially rumah anak yatim Langkawi. Masa tu saya rasa tak tahu ada tak ada, tapi saya cakap I nak you bagi ni 10% pada anak yatim. Oh, okay. I janji, dia cakap. I will give 10%. I will give 10% to anak yatim. Okay lah, cakap dia. So, bagi I masa. So kita ada masa 2 minggu lagi kot. So, I buat lah. Every day. Ngadap tu je lah. Nak selesaikan masalah dia. Ngadap. Minta. Buatlah, bukan minta apa. You have to do something lah. You sit down kat tingkat semayang tu, minta. So by end of the day dapat indication, okay, 95% confirm. Tu telefon dia. Cakap Alhamdulillah Rina, cakap dia. Okay, confirm 95%. You jangan risau, jangan lah. Tapi dengan syarat you kena kasih anak yatim. Wah, dia punya seronok ni. Okay, go ahead. Dan 2 minggu lepas tu dia pun launching. Alhamdulillah. Zana telefon masa launching dia tu tadi, Izan, we managed to secure 98% beli. Bank was very happy. Partner I semua happy. That mean considered sold lah. Alhamdulillah, cakap dia. Alhamdulillah. Tapi kau ingat, Nal, ini bukan kau berjanji dengan aku, ini kau berjanji dengan Tuhan. You have to fulfill this 10%. Bukan untuk aku. Aku tak minta aku tak nak. Kau bagi ni untuk anak yatim. That's what you promise. Okay, insyaAllah Zan. InsyaAllah. Itu yang dia beritahu. So, lepas tu, yalah, dia buat projek tu lah. Dia buat projek tu, on the way tu, masa dia datang tu, ya, lepas tu dia start lah progress semua kan. Saya pun tak minta dia, you update ni, no, I tak pernah. Tu dah dapat untuk dia selesaikan masalah dia. Alhamdulillah, bukan I selesaikan masalah dia, Tuhan selesaikan masalah dia. Cuma I minta dapat tu saja. Bukan untuk I, tak ada. I didn't ask anything, I don't want. So itulah cerita Zainal. Cerita Zainal ni ada lagi sambungan nanti, ada bab-bab tu. So kita cerita balik pada kisah si Don, apa dia panggil? Don Fraser.
So, tapi alhamdulillah kali ni Simon pergi ke Switzerland. Kali ni dia tak pernah telefon saya. Saya pun saya pelik juga. Saya kata, kenapa Simon tak pernah telefon lah? Not even once. Kalau dulu masa dia pergi dengan si Ken dulu, dengan Linda, janji nak tu alternate days, nak telefon. Tak. Petang hari telefon, petang telefon, malam telefon. Tapi kali ni surprise me lah. Dia tak call langsung. Tu bagi saya mungkin okey lah. Mungkin deal dia go through lah. Kita doa lah deal dia go through dan dia dapat dia punya imbuhan lah, namanya fees dia, so that boleh lah dia menampung kehidupan dia untuk berapa lama. Tak tahu berapa banyak sebab saya tak pernah tanya kan. So kita doa dia dapat. So lepas tu dah berapa hari lepas tu, dah masuk ke masa 6 ke 7 hari tu, saya dapat panggilan Simon. Bukan dari Zurich, tapi masa tu dia dah sampai Singapura. Dia cakap, Izan, I'm in Singapore. I'm coming back. But I'm coming back with Don because he said he want to see you. Remember not that day, the first day I met him, and I asked him about that tumor. Okay, he said he want to see you. Okey lah Simon, tak apa. Cakap bawa je balik kalau dia nak datang lah kan. Bukan ada apa pun cakap dia. So dia akan balik besok. So okey lah cakap dia. Nanti kalau you dah sampai airport, nanti beritahu lah. Tak apa. I berdua ni, dia cakap, I akan balik sendirilah. You don't have to come and fetch me. Okey lah cakap dia. So I tak adalah fikir apa kan. Okey lah tu, dia berdua kan nak dia datang kan, kita nak jemput hantarkan, salah pula kan. So dia pun mungkin tak nak menyusahkan I lah. Tu je cerita. Dia tak nak menyusahkan I. So dia balik. Sampai tu dia cakap, itulah dia tak beritahu I. So the next day tu, dia telefon. On the day dia sampai tu, dia tak beritahu I lah. Dia dah sampai rumah ke apa dia tak beritahu. The next day tu beritahu, okay Izan, I dah sampai semalam, cakap dia, tapi lah penat kan, dah lama dia pergi kan. So kita pun adalah fikirlah orang penat travel jauh. So okey lah. Tu dia cakap, nanti pasal Don tu I dah masukkan hotel dekat Grand Continental di Langkawi. Dekat sebelah supermarket tu, Seng Wat ke Tong Hiwat ke Seng Wat lah, dekat itulah the biggest shopping mall yang dekat Langkawi tu. Dekat jalan tu ada satu Grand Continental. So dia cakap, Don Fraser selesa duduk situ, lagipun dekat dengan rumah Simon. So Simon just come fetch him there lah. So dia cakap untuk senang dia lah. So Don ni tak payah dia cakap senang. So dia mana pergi, dia kau pergi berdua. Cakap terpulang lah. Mana yang memudahkan you go, you do it, cakap dia. Cakap dia. So okey lah dia cakap, ni you dah beritahu Amin tak? You dah beritahu ni? Amin dah beritahu dah. I beritahu Amin dah semua. Cakap dia dah balik, dah stationkan apa dekat Grand Continental. Jadi kita cakap, ingat petang ni kita nak jumpa lah. Okey lah cakap dia, kita nak jumpa. So okey lah cakap dia, kita arrange lah. Boleh lah cakap dia, petang nanti yang pergi kan. Jadi petang tu pergilah, Amin pergi sendiri, saya pergi sendiri. Pergi sampai tu, tengok tu dia lorong tu kecil kan, just untuk dua kereta nak parking. Kereta banyak, so pergi parking susah. So parking lah kat luar. So Simon ada situ, saya sampai, Amin pun ada. So sama-sama lah pergi. Jadi sampai jumpa. Ini yang part yang paling best ni.
mula kita kat bawah tu dekat jumpa dia dekat lounge. Dekat lounge lah, saya biasalah pakai jeans saya dengan baju t-shirt, dengan baju kemeja kat luar. Biasa, saya memang biasa jeans dengan t-shirt putih lah. Itulah attire saya sampai hari ni pun. Sekarang ni lah kadang-kadang pakai hitam, tapi most of the time saya akan pakai jeans lah. Selesa kan, duduk sana duduk sini kan, senang. So sampai tu dia cakap, come we go to my room. So dia ajak pergi bilik dia. Masa tu siapa ada? Aunty Lily ada, Amin ada, saya ada, Haji Kamarudin saya lupa pula Haji Kamarudin ada tak ada. Simon ada. So saya, Amin, Aunty Lily, budak dua orang tu memang ada lah. Itu tak ditinggal tu, kita nak ikut. So kita pergi jumpa naik kat bilik dia. Masuk bilik dia tu, bilik dia yalah, dia ambil macam suite lah. Kata bilik dia tu memang menghadap ke laut lah, menghadap ke laut. Menghadap ke laut. So dia cakap lah, sebab kat bawah tadi pun kita tak kenalkan diri, kenal semua naik ke atas lah baru kita kenal diri. Tu sama kenal kan. Sebab Aunty Lily dia dah tahu dulu lah, sebab Simon dah datang awal kan. So this is Amin, Peter Carlos, this is Izan. Dia tengok saya, dia terus peluk saya. Ni tak cerita apa-apa ni, dia terus peluk saya. You are the man, you are the man, you are the man. 3 kali dia cakap. Saya cakap, pasal apa? Saya ingat lah sebab apa saya cakap Saman, cakap dia ada brain tumor. Tu je saya cakap kan. You are the man, you are the man. Dia cakap, tu dia pelupas saya. Jadi terjengang lah Aunty Lily. Pasal apa? Lepas tu dia tunjuk buka tingkap tu, nampaklah kat depan tu. Kat depan tu kita nampaklah kuah semua. Kat depan tu ada satu pulau. Tu dia cakap, dia kena cakap pelan-pelan, cakap slow sebab dia akan baca kita punya lips. Sebab dia ada tumor tu, sebab dia makan ubat tu yang melembabkan dia. Kalau dia baru makan ubat, so you kena tunggu setengah jam baru boleh borak. Tapi yang tu mungkin dia dah makan awal, so bolehlah kita borak. Tapi bila kita bercakap tu kena tengok kat dia, kena menghadap dia. Okay. So dia betul lah. So dia cakap, dia tunjuk tu, that island. Okay, that island. Just now I pray to God, dia cakap, give me signs. Please give me sign. Dia cakap, Tuhan bagi aku petunjuk. Dia cakap, bagi aku petunjuk. If this is the man, show me your sign. Itu yang dia cakap. Then I saw lightning strike direct to that island, that in front. So dia pun tunjuk, sebab depan tu dekat Langkawi tu, dekat hotel tu dia ada peta Langkawi. Ada 99 pulau tu. Dia duduk situ, pulau tu depan tu. So dia tunjuk. Dia tengok, dia tunjuk, this is the island. Yalah, tulisan Langkawi semua tulis timun. What is timun? Dia tanya. So sama cakap lah, timun is cucumber. Yes, he is the man. Dia tunjuk kat saya. I'm having a brain tumor. The doctor prohibit me from take
that cucumber. Allah. So tu dia yakin. Sebab apa? Dia minta tunjuk. Tu. Cakap. Itu dia peluk saya lagi. Dia peluk. Thank you God. Thank you God. Thank you God. He is the man. Dia cakap macam tu. Yalah, dia tu 6 kaki 4 kot. Tinggi dia. Besarlah badan. Huge lah. Besar. Ingat kalau berat pun 110 kilo, 120, somewhere around there lah. Ataupun lebih. Sebab dia besar. Memang besar. So, saya tanya dia, pasal apa? Dia cakap, I'm having a brain tumor. That's why I wanted to ask you, how do you know that the man that Simon going to meet is having a tumor? Dia nak tahu, macam mana saya tahu orang yang Simon nak jumpa kat Singapura tu ada tumor. Tu Simon tanya saya, my friend told me that you have a tumor. Tu dia nak tahu. Wah, dah sekali dia terkantui. Macam mana nak jawab? Nak jawab macam mana kan? Dia cakap dia, God show me. My Allah show me. Tak pening dia. So, saya cakap dia, long story. It's very hard to explain. Cakap dia. It's very hard for me to explain to you, Don. It's very complicated. Cakap dia. Never mind. We have time. I have time. I want an explanation. I want to be with you. Well, I'm in Langkawi. Okay, cakap dia. No problem. Cakap dia. Lepas tu dia cerita kisah dia. I only have 6 months to live. Cakap. Dia ada lagi 6 bulan untuk hidup. So now, my day life, I'm living on this pill. Dia tunjuk pill dalam poket dia. Whenever I take this pill, it seems that macam orang high lah. Macam ambil drug, macam mau ambil dadah tu, makan, setengah jam tu dia tak boleh cakap. Dia akan terlelap. Dia akan lalok. Ayat perkataan dia lalok setengah jam. Dah selepas setengah jam tu baru boleh cerita. Okey, cakap dia, tak apa. Nanti ada kesempatan ni. Jadi kita boleh dengar orang ada 6 bulan nak meninggal lagi kan. So kita simpati lah. Kan? Simpati lah dia. Yalah. Walaupun dia tak sealiran dengan kita, tak seama dengan kita lah. Bila kita dengar orang yang dah dijanjikan kematian oleh doktor, apa nak cakap kan. So tu je lah. Tak boleh kata apa. So dia cakap, tak apa, give me a day today. Dia cakap dia, maybe tomorrow or tomorrow night I'll see you. Dia cakap, okey lah, cakap dia. Dia cakap, yalah, dia cakap dia ada urusan lagi dengan Simon. Okey, tak apa, cakap dia. Never mind. You take your time, you settle all the things, then you let us know, you let Simon know, and Simon will inform me. Then we meet in my friend's place in Awana, Puerto Malay. That is very nice place, saya cakap dia. Memang tepi laut, suasana damai, best lah, cakap dia. Okey, dia cakap. So lepas tu dah kenal macam tu, lah. Kita nak cerita apa lagi kan, sebab ramai kan, Aunty Lily ada, Simon, betul lah budak-budak ni. So tak apalah, kita excuse lah today. So nanti kita ceritalah. Okey lah masa tu. Lepas tu I pun juga salam dia. Kita pun balik lah. Balik. So the next day tu Simon beritahu, okey, malam ni kita pergi Awana, Puerto Malay. Awana, Puerto Malay.
So saya ada, Kamarudin ada. So malam tu kita kenal lah semua. Kenal Kamarudin kan. Memang itu kira anchor saya lah semua tu. Lepas tu masa tu ada tu memanglah saya kalau kes event-event macam tu saya akan bawa bini saya. So ramailah, meriah lah kan, yalah kita meraihkan orang yang datang. Malam tu memang ada miracle besar lah. It's a big miracle, it's a real test for me lah. It's a real test yang tak dapat nak lupa lah. Allah Akbar, dah 50 minit lah. Tak apalah, saya ingat saya berhenti kat sini. Dah 50 minit, lama sangat. Nanti saya akan sambung esok insyaAllah. Saya sambung, nanti kita sambung di Awana Pertomalai lah. Apa yang test terbesar untuk saya tu, mampu tak saya nak menjawab pertanyaan-pertanyaan dia orang? InsyaAllah lah besok saya jawab. Dan terima kasih saya ucapkan kepada semua para sahabat yang sudi dengar cerita saya ni. Cerita saya yang cerita mendahului sebelum kejadian. Tapi ini bukan, ini semua cerita Tuhan, semua kebesaran dia. Saya ni ada sebab dia, saya ikut je. Saya ni tidak ada apa-apa, sama macam sesahabat semua. Jangan ingat apa-apa saya ni, tidak. Saya nak cerita macam mana Tuhan kumpulkan diorang ni untuk bersama-sama saya di dalam penghijrahan diorang yang merupakan perjalanan kedua bagi saya. InsyaAllah malam esok saya akan sambung lagi penceritaan ni, dan saya doakan kepada Allah Ta'ala, Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, limpahkanlah keberkatanmu, kerahmatanmu, keampunanmu Ya Allah pada mereka-mereka yang mendengarkan penceritaan kau ni Ya Allah. Ini bukan cerita saya, ini cerita Tuhan. Semua kejadian dia menentukan, dia merencanakan, dia menitipkan. Saya hanyalah watak-watak yang ada lah di antara kalangan kawan-kawan. So mohon kerahmatan kepada semua, moga dimurahkan rezeki, dilimpahkan kesihatan yang baik, dan memohon agar dibukakan hati, dibukakan minda untuk sama-sama beriman, mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.